Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum jinayah, yaitu jenayah menjamin keharmonian ummah. Kehidupan individu dalam sebuah masyarakat atau negara perlu mendapat perlindungan yang sewajarnya. Walaupun ada ahli-ahli masyarakat yang baik akhlaknya, bertimbang rasa, kasih mengasihi, hormat menghormati sesama Islam maupun yang bukan Islam, namun tidak dinafikan terdapat juga anasir-anasir tidak sehat dalam masyarakat, dalam masyarakat yang beraja di mata, bersultan di hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, golongan ini senantiasa berusaha menimbulkan berbagai-bagai masalah dan ancaman yang boleh merosakkan akidah, mencemarkan kesucian Islam dan menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Justru itulah Islam menetapkan hukum jinayat, yakni jenayah, hukum-hukum jenayah ni, dan perundangan Islam untuk memelihara insan daripada setiap perbuatan atau tindakan yang ditegah oleh syarak. Untuk itu, di bawah undang-undang ini diharamkan yang pertama, mensyirikkan atau menyekutukan Allah, atau murtad, yakni keluar daripada Islam kerana boleh merosakkan akidah atau agama. Yang kedua, meminum arak, menyalahgunakan dadah, membunuh dan memakan makanan haram kerana boleh merosakkan rohani, yakni jiwa, jasmani dan akal. Yang ketiga, mencabul kehormatan, mendedahkan aurat yang tidak sepatutnya, khianat, mungkir janji dan merogol kerana boleh merosakkan kehormatan. Yang keempat, yaitu berjudi, memakan harta anak yatim, riba dan enggan berzakat kerana boleh merosakkan harta. Dan yang kelima, yaitu berzina, bersekedudukan tanpa nikah dan kahwin sesama mahram kerana boleh merosakkan zuriat atau keturunan. Telah diakui oleh umat setiap zaman bahawa hukum-hukum ciptaan manusia tidak pernah dapat menyelesaikan masalah dan melindungi mereka daripada segala ancaman, segala macam gejala hidup bermasyarakat dan bernegara. Hanya agama Islam menerusi hukum jinayat dan hukum-hukum ibadah, syariat dan munakahat sebelum ini dapat memandu insan ke jalan yang lurus dan melindungi mereka daripada segala bentuk kemungkaran, kerosakan dan keruntuhan moral yang berlarutan. Betapa lengkapnya Islam yang bukan hanya memberikan perhatian kepada hubungan insan dengan Khaliknya, yakni penciptanya, tetapi menitik beratkan juga aspek hubungan sosial dan kemanusiaan pada setiap zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dunia yang penuh dengan kemelut sosial yang membimbangkan, hasil dari perkembangan dan pengaruh media massa, membuka lebih banyak ruang kepada gejala-gejala yang boleh merosakkan individu dan masyarakat. Justru itu, Islam menetapkan beberapa hukuman dalam menangani pelbagai masalah jenayah sosial ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jenis-jenis hukuman jenayah yang pertama,
hukum hudud, hukum syarak yang wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti memotong tangan si pencuri, rejam ke atas penzina dengan syarat-syarat yang tertentu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, hukum qisas, hukuman Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan bagi menunaikan hak manusia, seperti pembunuhan dibalas bunuh. Yang ketiga yaitu hukum takzir, hukuman yang tidak tergolong di bawah hudud dan qisas, tetapi harus dijatuhkan bagi menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Hukumannya tertakluk kepada budi bicara hakim atau kadi. Yang keempat yaitu hukum diat, yaitu denda yang ditetapkan syarak sebagai menggantikan qisas yang tidak dilaksanakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan di bawah hukum hudud yaitu mencuri. Yang kedua, berzina, liwat, sihak. Liwat ialah perhubungan seks antara lelaki dengan lelaki, homoseks. Sihak ialah perhubungan seks antara perempuan dengan perempuan yang lebih dikenali sebagai lesbian. Yang ketiga, merompak. Yang keempat, menuduh perempuan berzina tanpa bukti, yakni khazaf. Yang kelima, meminum minuman keras. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, tidak salat. Yang kelapan, tukang sihir. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman mencuri melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang bermaksud, dan lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan atas apa yang mereka kerjakan, yakni juga sebagai hukuman pencegah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Kesalahan di bawah hukum qisas pula. Yang pertama, kesalahan membunuh dengan sengaja. Yang kedua, kesalahan mencerahkan tubuh badan dengan sengaja. Hukuman qisas yaitu membunuh dibalas bunuh. Yang kedua, mencederakan hendaklah dicederakan sebagai balasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas, yakni balasan seimbang bagi orang yang mati dibunuh. Surah Al-Baqarah ayat 178. Manakala kesalahan di bawah hukum takzir, yaitu penetapan hukumannya termasuk di bawah bidang kuasa pemerintahan atau mahkamah syariah untuk menjaga kepentingan ramai. Umumnya, kesalahan-kesalahan takzir adalah seperti kesalahan meninggalkan kewajipan-kewajipan agama atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala
dan Rasul dalam semua aspek kehidupan. Manakala kesalahan di bawah hukum diat, yaitu hukuman diat atau denda dikenakan bagi menggantikan qisas yang tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu. Misalnya, hukuman untuk sesuatu pembunuhan boleh tergolong kepada kategori berikut. Yang pertama, dibunuh balas sebagai qisas. Yang kedua, dihukum membayar denda, yakni diat. Yang ketiga, memaafkan tanpa terikat kepada sebarang syarat. Bahagian diat ini yaitu satu, berat, pembunuhan dengan sengaja. Kesalahan ini ditanggung sepenuhnya oleh pesalah dan bayaran denda perlu disegerakan. Rasulullah SAW bersabda, diat bagi orang mukmin yang dibunuh dengan sengaja ialah 100 ekor unta. Manakala yang kedua yaitu ringan, pembunuhan dengan tidak sengaja, seperti tertembak rakan sewaktu berburu. Kecederaan disebabkan kemalangan sewaktu bertugas juga termasuk di bawah kategori ini. Contoh, luka, cacat anggota dan buta mata, yakni ganti rugi dibayar oleh majikan kepada waris atau keluarga si mati. Denda dibayar dengan unta, yakni hukum asal, ataupun jika pada zaman mutakhir ini boleh dibuat dengan wang ringgit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hukuman berkaitan orang bukan Islam pula. Yang pertama, golongan bukan Islam juga akan mendapat perlindungan saksama di bawah undang-undang jenayah Islam. Contohnya, apabila orang bukan Islam disakiti atau dicederakan atau dibunuh oleh orang Islam dan juga bukan Islam lain, beliau atau keluarganya, yakni warisnya, akan menerima pembelaan sewajarnya. Yang kedua, begitu juga apabila orang bukan Islam membuat kesalahan seperti didapati berkhalwat dengan orang Islam, beliau akan dihukum takzir, dan pasangannya daripada orang Islam, yakni lelaki atau perempuan, juga akan dihukum. Dan yang ketiga, namun begitu, orang bukan Islam diberi kelonggaran mengamalkan adat kebudayaan dan agama mereka di bawah undang-undang Islam. Di samping itu, mereka dibenarkan meminum arak. Ya, mereka ini dibenarkan meminum arak di tempat tertutup, yaitu rumah, majlis kenduri dan sebagainya, dan dilarang sama sekali menjual arak kepada orang Islam. Mereka juga dibenarkan menjual khinzir, yakni babi, di tempat yang disediakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit perkongsian berkaitan hukum jenayah menjamin keharmonian ummah. Jenis-jenis hukum jenayah, 4 jenis hukum jenayah yang telah kita kongsikan. Mudah-mudahan kita akan lebih mengetahui dalam konsep ini, dan kita dapat memanfaatkan pada diri kita, dan kita pula dapat memanfaatkan kepada saudara-saudara kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.